Hari ini kita akan cakap tentang apa yang pengarah kena buat untuk kontrol bagaimana persembahan teater tu berjalan dengan baik. Kita kena ingat pengarahan ini, dia bukannya macam kita just mengarah satu benda and then benda tu jadi. Tak. Pengarahan ni adalah satu benda yang sangat susah. Dia adalah satu benda yang kompleks. Dan sebenarnya, keyword untuk mana-mana pengarah ialah kata putus. Pengarah adalah mereka yang mempunyai kata putus untuk banyak benda. Dia yang akan punya kata putus untuk bagaimana persembahan ini akan berjalan. Dia akan ada kata putus untuk bagaimana bentuk persembahan ini akan dilakukan. Dan apa sahaja kata putus, semua itu di bawah pengarah. Itu yang kita kena ingat. Pengarah ni. Kata putus adalah milik pengarah. Dan bila dia adalah, kata putus adalah milik pengarah, biasanya kalau untuk pengarah baru ataupun pengarah lama, kadang-kadang pengarah yang lebih berpengalaman, biasanya dia tidak mencampurkan elemen dalam persembahan, tidak mencampur konsep dalam persembahan. Kalau dia nak pegang satu konsep, satu tu lah. Contohlah konsep dia nak dunia dalam persembahan tu penuh fantasi, banyak warna hijau dan sebagainya. Itulah dia. Dia tidak akan berubah kepada tiba-tiba dia campur benda lain dan sebagainya. Biasanya pengarah yang baru ataupun yang dah lama buat kerja, biasanya mereka akan pegang satu konsep je supaya tumpuan penonton lebih terarah kepada macam mana untuk melihat show itu. Maksudnya penonton akan rasa lebih tertarik dengan show tu kalau dipegang satu konsep je. Okay. Bagaimana benda ni akan berlaku? Biasanya kalau kita lihat pengarah-pengarah teater, elemen-elemen penting ini tadi, saya cakap tadi dia pegang satu konsep. Elemen-elemen penting ini tadi, dia boleh buat kalau dia betul-betul jaga. Macam mana dia nak buat betul-betul jaga? First, dari awal lagi dia dah tahu dah apa dia nak buat. Ada dua jenis pengarah. First, pengarah yang agak diktator. Apa dia nak, itulah dia. Satu lagi pengarah yang agak demokrasi. Satu diktator punya pengarah, satu lagi demokratik punya pengarah. Kalau yang diktator ni, dia kalau dia nak tu, itulah dia. Dia fix semua benda dia nak, memang kekal dari awal. Biasanya lebih mudah bekerja dengan pengarah macam ni. Tapi untuk kerja dengan pengarah macam ni, biasanya tak fun lah. Sebab apa yang dia cakap tu, itulah dia. Satu lagi jenis pengarah, dia agak demokrasi. Okay. Agak demokrasi. Dia suka untuk dibawa berbincang, dia lebih lemah lembut dan dia lebih menerima pandangan orang untuk masuk sekali buat kerja dia. Kita tengok dua jenis pengarah ni. Biasanya, untuk pengarah yang lebih demokrasi ni, dia akan menyusahkan bahagian-bahagian banyak departmen lah. Kalau dia pengarah demokrasi yang tidak ada kata putus, itu masalah. Maksudnya, dia lemah dalam membuat keputusan. Dia tunggu orang buat keputusan untuk dia. Dia akan jadi problematik. Yang first tadi, dia tak berapa seronok kerja. Yang second ni, yang demokratik ni, lebih seronok kerja dengan dia sebab you boleh throw ideas. You boleh bagi apa saja ideas kat dia. Tetapi dalam kebanyakan kes, pengarah-pengarah yang macam ni, biasanya mereka sukar untuk membuat pilihan. Biasanya lah, biasa. Okay. Untuk yang lebih diktator tadi, dia fix, dia dah tahu dah daripada awal sampai akhir apa dia nak. Dia dah tahu dah apa dia nak. Itu biasanya akan menyenangkan banyak pihak lah. Tetapi yang tak best tu, dia akan menyusahkan departmen-departmen lain, designers, pelakon dan sebagainya. Sebab you tidak ada kebebasan secara total terhadap banyak benda. Berbanding dengan kalau pengarah yang lebih demokratik, dia boleh berbincang lagi untuk banyak benda. Kesan positif dia kalau yang lebih diktator ni tadi, kerja lebih cepat. Okay. Tetapi kesan negatif dia,
mungkin show yang dia buat tu tak menarik macam apa yang dibuat oleh pengarah yang lebih demokratik. Show tu bukan tak menarik sangat lah, maksudnya dia tidak dieksplor dengan lebih meluas berbanding dengan pengarah yang lebih demokratik. Itu beza dia. Tapi kalau pengarah demokratik ni tadi, dia sebab dia ada banyak idea daripada luar dan dia boleh formkan satu persembahan yang berbeza kan, persembahan yang lain kan. Itu dia beza tu tadi. Kalau dia lebih demokratik. So macam saya cakap tadi, kita ada dua type pengarah tu. Macam mana dia nak kontrol konsep secara keseluruhan. First, dia kena tahu apa yang dia nak. Dia kena betul-betul jelas apa yang dia nak. Dia kena bersifat, dia tak boleh lah macam tiba-tiba hari ini dia nak ni, esok dia nak tu, lusa dia nak ni. Dan benda tu akan memeningkan banyak pihak lah. Tapi dalam banyak hal, kata putus tu penting untuk mana-mana pengarah. Dia kena sangat-sangat berani untuk buat keputusan. Dia tak boleh jadi orang yang lemah. Dia kena betul-betul tahu apa yang dia nak sebagai seorang pengarah. Itu dia tadi. Ada dua tu tadi lah. Lepas tu, kalau dia nak buat form itu tadi, dia ada form itu tadi, kita cuba sebagai pengarah untuk buat apa yang kita nak, konsep itu tadi, sesimpel yang mungkin. Maksudnya, bila orang tengok saja vision kita sebagai pengarah, bila orang tengok saja apa yang kita nak buat sebagai pengarah, orang dah tahu dah. Okay, this is the idea. Tetapi kita tadi, pengarah, bawa mereka masuk ke dalam dunia kita. Ada invitation masuk ke dalam dunia kita. Maksudnya, kita tarik mereka untuk tengok persembahan kita berdasarkan elemen-elemen kebiasaan. Tetapi bila dia dah masuk dunia kita, dunia persembahan itu tadi, barulah ada elemen-elemen kejutan, elemen-elemen spectacles yang melampau ataupun apa saja elemen yang menarik. Tetapi yang utama tadi ialah, tak kisahlah you pengarah demokratik ke, you pengarah yang lebih diktator ke, yang utama ialah untuk you jaga konsep. Dan you bila nak jaga konsep tu tadi, you kena buat semua benda tu sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin. Tak kisahlah benda tu you nak cerita pasal apa pun. Tak kisahlah apa you punya cerita kan. Tetapi yang paling utama ialah visual you kena simple, visual you kena mudah difahami. Dia kena nampak smooth, dia kena nampak cantik, dia kena nampak clean. Dia tak boleh nampak serabut. Kalau benda tu benda serabut pun, benda serabut yang clean. Itu dia. Benda serabut yang orang boleh follow dia punya cerita tu. Itu yang biasanya kita kena consider sebagai pengarah. Kita kena buat benda tu simple. Kenapa kita kena buat benda tu simple? Senang je. Sebab penonton dia cuma ada masa singkat untuk tengok show teater. Kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 2 jam. Kita tengok beza dia. Kalau kita baca novel kita baca untuk tempoh yang lama. Kita baca kadang-kadang dalam seminggu, kadang-kadang 2-3 hari. Kadang-kadang yang minat baca novel, dia akan baca dalam masa sehari untuk settlekan novel. Tapi basically the idea of novel, biasanya orang tengok novel, dia akan ambil masa yang panjang untuk baca novel. So disebabkan oleh masa tu dia nak rasa masa panjang untuk baca novel tu tadi. Jadi banyak dipanjangkan pembacaan itu, dipanjangkan bahasanya, dipanjangkan keindahan language-nya, dan ini menyebabkan orang rasa macam terbuai-buai ataupun orang rasa macam feeling itu lebih, kita ada masa sendiri untuk follow satu-satu novel itu. Berbeza pula dengan teater. Teater tadi, you buat persembahan teater yang biasalah, yang typical persembahan teater. Biasanya sejam, yang sekarang ni orang buat sejam. Kadang-kadang 2 jam. Dalam masa sejam tu tadi contoh, apa je yang boleh masuk kan? Tak dapat yang masuk semua benda. Tak kisahlah you pengarah yang demokrasi ke, you pengarah yang diktator ke, tak banyak benda yang boleh masuk pun. So, sebagai pengarah, you kena buat benda tu simple. Simplify everything. Mudahkan segalanya
bagi orang jelas terus apa you punya konsep. Itu yang perlu, yang sangat-sangat penting. Sebab you tak ada masa. You cuma ada masa singkat untuk bagi orang faham you punya konsep. Dan biasanya untuk orang baru ataupun orang yang lebih pengalaman, biasanya pegang dengan satu konsep dia. Pegang satu konsep tu, lepas tu you bagi deep dia punya konsep tu. Bagi orang masuk dalam konsep tu. Bagi orang feel the concept itself. Tak payah kita nak campur aduk banyak-banyak. Nanti orang pening. Kan? Melainkan kalau you ada kepakaran untuk campur aduk konsep. Which is pada saya dua-dua tu okey. Tapi kalau you pengarah baru, kalau you biasanya pengarah lama dia akan buat benda ni. Dia tak akan campur benda ni. Biasanya dia akan buat satu konsep tu. Yang penting pada persembahan ialah 1 jam tu macam mana orang nak enjoy you punya show.